لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفوض أمري إلى إن الله بصير بالعباد. Surah Ghafir. Mafhumnya, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang dikerjakan oleh hamba. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, muka surat 288, tajuk B, iman dan amal, di mana tajuk yang bakal kita bahaskan adalah membicarakan hubungan yang rapat di antara iman dan amal. Faham dua perkara yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan kita, di mana sebelum kita baca perkara yang ketiga itu, maka kita mengambil faham terlebih dahulu secara mudah apakah yang dimaksudkan dengan iman itu. Seperti yang disebut di dalam surah Yusuf alaihi salam, wa ma kunta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ayat berapa? 18, 19 atau 20 daripada surah Yusuf alaihi salam, di dalam memberi kefahaman apa makna iman secara lughahnya, secara bahasanya. Maknanya percaya. Berdasarkan ucapan anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam, ketika mereka mengemukakan pembohongan mereka di hadapan Nabi Yaqub, setelah mereka membawa qamis yang disiram ataupun yang dilumur dengan darah, lalu apa kata mereka kepada Nabi Yaqub, abang-abang Nabi Yusuf ini? Mereka kata, memanglah engkau wa ma kunta bimu'min, bimu'min, mukmin,
wa ma kunta bimu'minin lana, confirm engkau takkan percaya dengan kami, walau kunna sadiqin, walaupun kami ni benar. Wahai mereka dusta. Poin saya ialah mengambil faham akan kalimah iman atau mukmin yang disebut oleh anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam dengan makna iman itu percaya. Itu di sudut bahasa. Maka di sudut Islam itulah kerukunan iman kita yang dalam hati. Kerana iman adalah cerita hati, dia duduk dalam. Rukun Islam dia duduk luar. Syahadat, sembahyangnya, puasa, zakat dan haji, ini perbuatan luaran. Dalam hati. Dan Allah, kitab, malaikat, kiamat, qada, qadar, apa semua ni benda yang mata tidak boleh melihatnya. Mata kasar tidak dapat melainkan mata hati kita. Itu iman. Baik. Dan amal sudah tentulah. Kena sebut lelok amal lain, bukan alif. Amal kena sebut elok-elok. Bukan sami Allah. Rosak, walaupun kata ulama tak batal solat, cuma makruh saja, tak betul sebut, takut berubah makna ain jadi alif. Sami Allah semayang batal dah? Dah, semayang tak batal sebab baca dia tu sunat hayat, tu saja. Cuma nak sebut jaga adab di sudut bahasa Arab itu sendiri. Baik, iman dan amal sebenarnya bukanlah semata fikiran atau kepercayaan di dalam hati. Mesti faham, iman bukan semata tanggapan fikiran. Sebelum pukul 4 tadi, bila Tok Ayah Muhyiddin nak sebut sesuatu, apa yang tuan-tuan letak dalam minda tuan-tuan? Tentulah berbagai tanggapan tuan-tuan terhadap apa yang bakal diucap oleh yang menteri. Dan tanggapan kita betul, iaitulah kerisauan supaya tidak berlakunya minta berlindung dengan Allah dua second wave. Tak nak kita tuan-tuan, kes dah naik 2 digit balik, kita jadi sikit semak perut. Walaupun klusternya luar negara, Kedah ada 1 kes hari ni, dah diasing dah di Hospital Sultanah Bahiyah, balik pada benda-benda ni tanggapan kita tu betul. So please patuhi SOP, ikut arahan, sebab tak ada siapa dalam majlis ni nak PKP sekali lagi. Separuh biul kita jawab dia. Nak dah, kita dah bebas macam ni, alhamdulillah. Hargailah nikmat boleh pergi masjid ni, jangan sampai Allah tarik. Hari ni viral, seorang perempuan ada gelang warung tu, cari penyakit di Ipoh, di Perak. Viral dah. Kementerian Kesihatan belah negeri Ipoh akan cari perempuan, akan buat sesuatu lah. Dia pergi makan kedai dengan gelang Kementerian Kesihatan, duduk di rumah, kurung dalam bilik tu 14 hari. Hari ke-13 cek, hari 14 bebas. Dia boleh kena cap ketiau, mana mampu lagu ni. Tolong disiplin diri kita, sebab kita cukup bimbang. Australia, Melbourne sudah mula kuarantin, sudah mula lockdown balik. Israel, Jepun sudah mula lockdown balik. So kita tak nak kita kena benda macam ni. Na'udzubillahi min zalik. Baik, nak sebut tanggapan
fikiran. Ada kala betul, ada kala tidak. Dan ia tidak cukup semata-mata dalam bentuk memahami di sudut fikiran kita iman ni bagian. Tak cukup setinggi manalah ilmu kita, sehebat manalah PhD usuluddin kita, dalam keadaan menganggap fikir-fikir tentang iman, tetapi lebih difokuskan lagi yang akan kita bicarakan ini, maka ia tidak memadai. Walaupun berfikir tentang apa itu iman adalah satu keperluan, dan berfikir apa itu iman sudah tentulah based on knowledge, sudah tentulah mesti diasaskan oleh ilmu. Persoalannya, cukupkah dengan kita begitu dengan tidak, umpama contoh tidak bersolat, umpama contoh, apakah memadai? Itu maksudnya. Baik. Atau kepercayaan di dalam hati semata-mata. Nanti kita tengok hadis. Melainkan yang dituruti dengan karya di dalam hidup ini. Maksud karya tu ialah amalan. Itu dalam Quran, amanu, lihat, mesti berganding. Kita beriman tu alhamdulillah, tapi tidak cukup, mesti ada gandingan dia, mesti ada yang kalau vitamin, mesti ada vitamin lain yang memecahkan makanan kita. Contoh, kita makan elok buh dalam badan, mesti ada vitamin lain yang akan tolong memecahkan rantaian makanan ini, seperti B kompleks dan sebagainya, yang tugas dia memecahkan vitamin-vitamin ini. Begitulah iman. Iman saja tanpa amal hancur. Pengakuan tidak diiring dengan amal soleh, walaupun tidak dinafikan seseorang yang ada iman walau sebesar debu tetap akan. Kalau tuan-tuan rujuk hadis, bagaimana dia dibakar di dalam, apakah kita sanggup dibakar dalam neraka, dibakar, direndam, disebat, dipukul dalam neraka, lalu bila habis dosa-dosa dia, apa semua, lalu Allah suruh malaikat keluarkan dia sebab dia ada iman walau besar debu. Itu kita tak nafikan. Dalam hadis yang sahih, walau besar debu iman, tetap dia ke syurga. Seorang yang beriman, percaya dia Allah tu wujud, percaya dia Rasulullah, walaupun dia masih tak mampu nak ziarah Nabi di Madinah, tapi dia tahulah Nabi Muhammad tu ada, kan? Tahu dia, percaya dia, tapi dia tak semayang. Ini Qaradawi bahas panjang di dalam fiqh kategori orang macam ni. Dia beriman, dia ada iman lah tu. Dia percaya ada Allah, iman tak? Dia percaya Nabi ada, iman tak? Ya. Tetapi bila dia tidak beramal, dia akan diseksa dulu. Persoalannya, sanggupkah kita ke neraka even 1 second? Itu persoalannya. Maka akan ada orang seperti itu yang Nabi sebut dalam hadis, kita tak mau. Kita tak nak jadi orang tu. Tak mau. Walaupun Nabi sebut ada, maka setelah dibakar habis, dia ada iman walau besar zarah, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Itulah penangan iman. Akbar. Maka beruntung tak? Ya. Kita menjadi orang-orang yang beriman, lalu untuk melipat gandakan keuntungan itu, amal yang soleh. Jadi kita baca ayat-ayatnya. Baik.
Iman merupakan kepercayaan. Okey, ada 3 di situ. Pertama, kata Qaradawi, iman itu kepercayaan. Saya sebut tadi dah dalam surah Yusuf. Ucapan anak-anak Nabi Yaqub, abang Nabi Yusuf, ketika mereka tipu ayah mereka, mereka sebut bimu'min. Makna percaya. Iman maksud dia kepercayaan. Maknanya kita percayalah atas prinsip rukun, termasuk qada dan qadar, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah yang wajib kita percaya dan menerima. Baik, pertama. Yang kedua, kata Qaradawi, itu adalah kerja. Amal tu maksud kerja. Ma ta'mal hang kerja apa? Ma ta'mal hang buat apa ni? Begitu. Cuma dalam konsep Al-Quran, amal tu kira amal soleh lah. Innal mesti dikaitkan. Bila kata amal aja, solihat, amal yang soleh, maka kerja, percaya, and then dia datang kerja. Kerja makna beramal. Kalau dalam Bahrul Mazi jilid 17, amal yang wajib, ada amal yang sunat, ada amal yang wajib yang kita tak boleh tinggalkan, ada amal yang sunat yang dituntut kita laksanakan untuk kita lega sikit di akhirat, takut amal wajib kita tak berapa sempurna, maka kampung bagi muslimin muslimat. Benda ni dibahas di dalam Bahrul Mazi untuk kita amal yang mampu kita laksanakan di atas dasar ilmu, sama ada wajib ataupun sunat, maka menjauhi perkara yang haram itu adalah prioriti, itu adalah keutamaan di dalam kehidupan kita. Dan keikhlasan, itu dia, percayaan, kerja dan keikhlasan. Seolah-olah iman terpelanting jauh sekiranya tak ada keikhlasan di dalam beramal. Sebab itulah syarat ketat, faman kana yarju bih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati ahada. Itu syarat ketat. Ayat terakhir suratul Kahf, Allah pesan, siapa yang nak jumpa selamat liqa, selamat hari kiamat, maka Allah kata pertama, falyamal amalan salihah, tolong buat amal yang soleh. Menyebut dalam uslubud dakwah bahawa di antara ciri yang paling besar daripada amal-amal soleh itu, sama ada amal itu wajib atau amal itu sunat, ialah ilmu. Tidak diterima amalan tanpa ilmu. Islam tidak ikut-ikutan. Islam tak bagi. Kenapa engkau semayang? Dah aku tengok dia semayang, aku semayang. Rukun 13 tak tahu, sunat tak tahu, sunat ab'ad, sunat hayat tak tahu, belah mana makruh, belah mana batal, main ikut je. Tu imam sangkut surah subhanallah, ada lagu tu dari dadamu, walaupun suratul Fatihah. Tuan, ulama bahas tu, jangan ingat ia satu kebetulan. Lepas ni aku semayang isyak, boleh baca Fatihah. Dah, kalau Allah bagi lupa apa macam?
Ihdinas siratal mustaqim. Senyap dekat 5 minit, terlupa sirat. Boleh jadi tak? Boleh. Allah nak buat. Maka bila kita boleh ingat tu, alhamdulillah, ia nikmat. Maka kena ada ilmu. Bukan tegak-tegak ikut suka. Maka benda-benda ni mesti belajar. Basic pada solat itu sendiri mesti kita memahaminya. Muslimin dan muslimat, Allah pesan, hendaklah kamu beramal soleh. Nak jumpa aku, tak ada amal apa pun, aku humbat. Mesti ada amal. Setakat yang sunat, yang wajib kita kepung elok-elok. Dan jangan wala yusyrik. Hak ni Allah cukup benci, cukup marah. Jangan menyengutukan Allah dalam peribadatan kita, dalam kehidupan kita. Jangan menyengutukan Allah, menyamakan makhluk yang disebut dengan andada. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi yuhibbunahum ka hubbillah. Dalam ayat yang lain, ada di antara manusia yang menjadikan bagi Allah itu andada. Andada maknanya sekutu, tandingan, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Hak tu pun hancur iman dah. Belum lagi meninggikan makhluk daripada Allah, belum. Baru anda ada makhluk ada kuasa, Allah berkuasa. Sama anggap begitu. Wah, makhluk tak ada apa pun. Mana haji? Nama Allah pemberi rezeki, bukan makhluk. Makhluk tu wasilah aja. Majikan kita, bos kita itu wasilah. Hakikat Allah bagi. Dia letak sama, hak tu pun hancur, dipanggil andada. Bayangkan syirik, bayangkan menyengutukan Allah, menyamakan Allah, meninggikan makhluk daripada Allah. Wal'iyadzabillahi min zalik. Maka Allah letak syarat yang ketat untuk selamat berjumpa Allah pada hari kiamat. Maka kepercayaan, amal dan ikhlas. 3 inilah iman yang mesti kita hadam sesungguhnya sedalam-dalam. Baik, bagaimana jua pun perbezaan antara ahli ilmu kalam tentang hubungan antara iman dan amal, di sana ada perbahasan di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam start zaman Imam Ghazali, start ilmu kalam, berdebat macam-macam sampai tahap tak semayang terus pun ada. Ilmu kalam lah lagi dahsyat pada zaman Imam Ghazali, terus tak semayang. Hak depa ilmu kalam zaman Imam Ghazali itu solat, tapi bertekak lah. Arash Allah, thumma stawa 'alal 'arsh. Allah beristawa atas arash. Lagu mana dia istawa? Berbahas ilmu kalam. Allahu akbar. Aamintum man fis samai an yakhsifakum bikumul ard. Apakah kamu merasa aman dengan yang ada di langit? Bahas Tuhan di langit. Ini Allah sebut ni. Berlaku perdebatan di sudut ilmu kalam yang dipotong cepat oleh ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah itu zat, Allah itu zat yang maha zat, Allah tidak sama dengan makhluk, maka Allah tidak bertempat. Habis yang ni Allah kata aku di langit, yang tu perbahasan dia cukup luas. Dibahaskan pula benda-benda tu. Bukan semua kita yang cetek ilmu untuk memahaminya. Di sana ada mutasyabihat, di sana ada muhkamat. Yang ini cukup jelas. Bagi kita, ikut saja saranan tuan-tuan guru kita, selesai. Jangan duk pening kepala, jangan duk mereka benda-benda yang tak apa-apa. Maka ilmu kalam dia berbahas antara iman dan amal. Apa yang dia bahas? Baik, adakah bagian dari iman?
Antara yang dibahas oleh ilmu kalam ialah adakah amalan itu sebahagian iman, a portion of iman. Maknanya kalau kamu tak beramal, kamu tak ada iman. Dibahas pula yang tu sampai menghabiskan masa. Kalau kita belajar bab tu, baca kisah-kisah tentang ilmu kalam ni naik pening, membuang masa yang banyak tentang kewujudan lah, apalah, ilmu maujud lah, macam-macam. Cukup Allah ada dah, Allah wujud, cukup. Itulah iman kita. Tapi bahas macam-macam sampai keluar Mu'tazilah lah, apalah, Qadariyah, macam-macam. Nah, jangan jadi mengulang perangai seperti dibahaskan apa amal itu iman. Dibahaskan juga syarat iman. Syarat, maknanya kalau tak ada amal, iman jadi syarat. Syarat sah sembahyang, wajib solat lain, syarat wajib solat lain, syarat sah lain. So waktu, ada kiblat, berwudu, semua ni lah tu syarat sah solat. Syarat wajib lain, balighnya, apa semua ni, berakal dan sebagainya. Maka dibahaskan adakah iman ni, adakah amal ni syarat kepada iman. Makna amal tak ada iman pula dah. Hak tadi bagian iman. Atau adakah amal itu buah daripada iman? Macam pokok, dia ada buah, hasilnya buah dia. Maka dibahaskan adakah amal itu buah daripada iman. Bahas. Kalau Imam Ghazali dalam Minhaj, Imam Ghazali pegang yang ni, iaitu amal itu buah dari iman. Begitu dalam Minhajul Abidin. Tak kisahlah, dibahaskan adakah amal itu sebahagian iman, adakah amal itu syarat kepada iman, atau amal itu kepada iman. Namun bahawa amal itu adalah bahagian dan tidak dapat diceraikan dari keimanan yang sempurna. Ala kulli hal, semuanya sepakat dalam tajuk-tajuk yang kecil, akhirnya datang pada satu conclusion, iaitu iman macam tak sempurna. Begitu sebut tadi, dibakar neraka, habis masuk syurga sebab dia tak beramal, sebab ada iman walau besar dia. Tu dia kehaibatan iman. Sebab tu bersyukurlah Allah lahirkan kita sebagai seorang Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan hakikat iman itu dengan sabda, laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Rawahul Ibnu Najjar dan Ad-Dailami. Iman itu bukan harapan. Laisal iman bitamanni. Tamanni ni amani. Tamanni makna kalau paling tepat kita nak sebut angan-angan. Imagine, imajinasi. Tamanni, angan-angan kata Arab. Iman tu bukan angan-angan kata Nabi. Itu lebih tepat dia punya perbahasan di sudut kalimah tamanni atau amani, maknanya berangan. Iman bukan berangan, iman bukan angan-angan, dan iman pula bukan perhiasan lahirat, perhiasan lahir. Bitahalli, dalam ilmu tasawuf ada tahalli, takhalli.
Tahalli, luaran, takhalli dalam, ke batin. Baju kotor, pi washing machine basuh. Baju luar tu tak ada dah daki-daki. Tapi nak bagi sempoi lagi, dia mau wangi apa semua dipakai itu sedap, takhalli, bubuhlah ke bagi dia wangi. Hak basuh awal itu okey dah, hilang dah daki tu. Tu luaran. Jangan kita bersihkan luaran sahaja. Ada ke hasad, ada ke sifat-sifat tak elok, luaran cantik, tutup auratnya elok, tapi takhalli kita mesti jaga. Maka hiasan luar, perhiasan lahir. Bukan kata nampak luar ya. Serban pun dia sempoi, tapi hati macam perompak. Gitu. Nampak luaran wara, rupa kaki kencing, kaki skemor pun. Saya 2-3 hari ni tahan mangkuk mana api telefon tu nak scam kita tu. Tembak. Saya tak layan lah, sorry. Apa tu? Kita mesti faham, bukan tahalli, luaran sahaja. Tetapi apa dia iman? Iman ini itu bukan iman. Walaupun ada iman dia besar debu, tapi siap kena belasah di dalam neraka Allah. Maka tak ada siapa yang mau ke Allah, maka mesti kita tengok ya, dalam kes Ammar bin Yasir, dia dikira beriman. Berarti dia tak sanggup dah. Mak dia syahid, abang dia Abdullah syahid, diseksa kan di padang pasir. Dia tak, dan dia mengaku dengan mulut dia kembali, dan dia dilepaskan oleh Abu Jahal. Nabi tanya, macam mana hati kamu? Waktu kamu kata kamu balik ke agama asal, kamu tak tahan kena seksa. Kata, ya tak tahan, sakit. Kita baru api kita baca boleh. Nak kesakitan yang tak mampu digambarkan. Jangan dok kata apa punya Ammar penakut bacoi. Hang kena tengok puntung rokok pun hang mampu. Ni bara api belakang diseksa satu keluarga. Dia juga manusia yang punya perasaan sebagainya. Maka dia mengaku dia kembali menyembah Lata, mana mulut dia saja. Nabi tanya, hati hang macam mana? Hati aku bersama Allah. Nabi kata, hang beriman. Itu cerita contoh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Maka ni hati kita, takrir kita berlaku synchronization. Tiga ini mesti serentak. Hati jadi apa kan? Mesti tiga-tiga. 5. Quran ada lebih dari 70 ayat menyebut iman itu sejalan dengan amal perbuatan. Lebih kurang 70 ayat. Amanu wa amilus solihat. Amanu hidup sekali. Dan waw itu adalah waw ataf. Innal ladzina amanu wa'a. Waw itu waw ataf. Mana mesti buat dua-dua. Mesti dengan amal soleh. Kalau iman saja tak, sebab disiplin bahasa sebut waw itu ataf. Dua-dua baru sah. Maka lebih kurang ada 7 persoalan. Tidak semata-mata amal, melainkan kehendaki pula amal yang baik, solihat dengan erti yang luas. Baik. Tuan
Al-malu wal banuna zinatul hayati di dunia. Wal salihat membahas al-baqiyat sahabat pun apa dia al-baqiyatus salihah dengan zikir la ilaha illallah, baqiyatus salihat. Ada yang membahaskan dengan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, macam-macam. Ada yang membahaskan al-baqiyatus salihah adalah amal soleh yang kita buat yang berpanjangan. Jadi kita tengok apa Qaradawi kata. Hancur, tidak ingat kepada orang yang memerlukannya, tak jadi apa. Maka datang al-baqiyatus salihat, datang yang disebut oleh Allah, yang dilebar oleh para mufassirin. Antara maksudnya ialah amal yang memberi faedah yang meluas, bukan kata sahaja, tetapi pada orang lain. Seperti Allah tengok dalam Facebook, rayuan membina telaga di Myanmar, Rohingya kan, nak gambar-gambar mereka minum air longkang. Allah, kalau tak ulung RM10, RM20, dia mereka dapat NGO yang caring tentang benda ni. Itu antara al-baqiyat salihat, iaitu yang faedah dia yang orang lain mendapat manfaat, walaupun kita hulu tu tak banyak. Yang tu lebih utama daripada amalan kita sendiri sahaja. Duk masjid, pi masjid bagus dah, tak peduli dunia luar benda. Cantik dah, tak kubah, hempuk. Bukan individu, hang kaya, hang kena kongsi. Orang yang memerlukan, orang yang susah, bukan suka-suka hati. Ini hidup. Tapi kadang-kadang ada jenis itu. Maka al-baqiyatus salihat, untuk buka dalam Al-Kahfi 7, and then tuan-tuan cek dalam tafsir, tengok perbahasan dia, memberi faedah. Kalau kita nak tafsir amal yang kekal faedah, iaitulah memberikan untuk dunia dan agama. Al-baqiyatus salihat ni antara kata Qaradawi, dia memberi kebaikan untuk dunia dan agama. Untuk dunia mudah tadi contoh Rohingya wang untuk tebuk perigi buat telaga, itu dunia lah. Kita bagi manfaat untuk waktu subuh, sampai solat, zikirmu waktu subuh. Waktu subuh adalah disaksikan oleh para malaikat. Besarnya waktu subuh. Orang yang lihat nak bangun solat subuh berjemaah, munafik, berat. Sedekah waktu subuh, main RM5 masuk bila masjid waktu subuh, sebab dia disaksikan oleh malaikat. Dahsyatnya waktu subuh. Allahu akbar. Jangan buat lebih kuat. Walaupun waktu lain cantik, itu cantik dah. Ada orang baru nak sedekah, Khamis tenggelam matahari, hari Jumaat, dan hari Jumaat sebaik-baik sedekah. Masalah, tetapi walau RM1,
Tuan-tuan, dia disaksi sampai ulama bahas, kalau engkau doa, aku sakit ya Allah, sembuhkanlah sakit, ubatlah sakitmu dengan sedekah dan menghindari penyakit. Begitu Nabi. Jangan lupa, terutama waktu solat subuh. Kita masuk masjid, kalau kita besar, sediakan tabung di rumah. Tabung tu untuk subuh. Manalah tahu hari-hari masbuk terlupa. Masbuk dia kerja dia. Balik kilang pukul 4 ke mana, kilang tutup kan, dia balik kerja lewat ke apa, kita tak tahulah masalah orang. Ala kulli hal kan bersedekah walau RM1. Doa malaikat kita bahawa iman, kekuatan asas dia amal soleh. Tanpa amal soleh, jangan duk sembanglah hang beriman. Walaupun hang percaya Allah dan sebagainya, tak ada amal, neraka dulu. Na'udzubillah, na'udzubillahi min zalik. Sesat tak mampu dengan bakaran neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, masih lagi PKPP, kita punya kuliah berhenti tak Malaysia. Karsi bekerja daripada iman keluar dari ICU. Keadaan masih lagi, apa saya nak sebut, dalam tidak selamat lah, kita nak sebut begitulah, masih tak stabil, walaupun sudah dari ICU berkat doa bersama, dan sekarang masih masuk balik buat lama. Dia buat katil 43, cuma masih belum dalam keadaan. Lepas asal benda yang telah berlaku, benda yang telah pun berlaku, iaitu cuci. Allahu Akbar. Semalam doktor panggil saya pukul 4, pukul 3 saya ada hospital, tak segera. Allah, saya bergegas tinggalkan pokok highway gitu, dan doktor bagi borang suruh sign untuk hemodialisis, dan saya mengharapkan ini kali pertama je lah. Very weak dia punya body untuk lawan kuman tu. So doktor kata kita bimbang kuman tu attack organ-organ yang lain, so kita kena cuci dia strong sikit. Masih lagi sedar tak sedar, buka gitu je lah, lemah, tak boleh bercakap. Masih dalam kategori bagi saya tidak kritikal tapi teruk lah. Saya berani kata begitulah. Allah, mudah-mudahan apa yang tuan-tuan doakan, kasih jaza, mudah-mudahan kembali. Dah kalam mulut dia nak pergi masjid, kalam tu nak dia lain tak ada. Sihat, sedih, itu yang buat kita cukup sedih dalam keadaan terlantar macam tu. Allah, saya kena family saya bagi saya moral support yang tinggi. Saya kena begitu. Orang kencing manis ni senang COVID masuk, begitu. So bila ada kencing manis pula tinggi, very high diabetes. So doktor dia buat langkah
So saya mengharapkan ini first time lah cuci pinggang. Na'udzubillah, cuci buah pinggang. Takut kita. Benda cukup kita risau. Sebab life lah kata orang putih. Once kita dah duduk dalam hemodialysis, hidup kita ni macam na'udzubillah, nak pergi cuci kan. Berdoa sungguh kepada Allah, biarlah hak takat hospital aja. Allah izin sihat besok, tak adalah benda tu berlaku. Itulah, mudah-mudahan Allah mengizinkan semuanya kembali kepada asal, insya-Allah. Sekadar itulah yang ingin saya sampaikan malam ini. Nak ziarah, ada muslimat nak ziarah, boleh ziarah. Seorang-seorang boleh masuk, dia tak boleh ramai. Walaupun second class je. Pak Gad memang very strict. Very strict Pak Gad. Bukan keluar bagi kad masuk pula. Tak boleh lama, dalam 10 minit keluar pula. Bawa kakak angkat dia datang daripada Perak. Saya bawa tadi. Itu jemaah 4 muslimat kita datang, saya bawa tadi. So seorang-seorang. Tak boleh lama 2-3 minit. Musim PKP. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kesihatan yang baik kepada isteri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alamin. Ada satu pengumuman dari Malaysia, cawangan